diturunkan pada bulan Ramadan, yakni pada malam Lailatul Qadar di Gua Hira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apa itu Al-Quran? Allah menerangkan pada ayat selanjutnya, Al-Quran ini hudan, petunjuk ataupun panduan ataupun menguatkan. Hudan linnas, petunjuk untuk siapa? Untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan Al-Quran ini juga memberi keterangan terhadap petunjuk-petunjuk tadi. Wal Furqan, dan Al-Quran juga merupakan pembeza, yakni membezakan di antara halal dan haram, hak dan batil, benar atau salah. Jadi muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu perkara atau benda itu apabila ia diciptakan, biasanya akan ada panduan, manualkan, buku panduan. Contohnya telefon yang kita beli, bila kita beli dia ada panduan dia. Panduan umpamanya di mana kita nak letak wire charging, di mana kita nak letak mikrofon, speaker dan sebagainya. Macam mana kalau kita nak hantar mesej, telefon dan sebagainya, biasa dinyatakan dalam buku panduan. Ataupun kalau kita beli kereta, apabila kita beli kereta masjid, maka dia akan beri buku panduan tadi. Buku panduan tadi dia akan beritahu cara-cara guna masjid dengan keadaan baik, di mana nak letak petrolnya, di mana nak letak minyak hitamnya, di mana nak letak air wipernya dan sebagainya. Kalaulah pengguna tadi dia mengikut buku panduan, maka kereta tadi akan dalam keadaan selamat. Ataupun mana-mana perkara benda yang kalau kita mengikut panduan, maka dia akan selamat. Jadi petrol tadi, umpamanya kalau kita letak di minyak hitam letak di tempat petrol letak di dalam wiper air, apa yang akan terjadi dengan kereta tadi? Maka kereta tadi akan rosak. Jadi muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana setiap perkara benda itu ada buku panduan dia, bagi manusia juga ada panduan dia, hudan. Apakah panduan bagi manusia? Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala itu Al-Quran hudan linnas. Al-Quran adalah panduan bagi manusia. Lalu kalau kita nak lihat, kita nak ukur seseorang manusia itu baik, selamat di dunia, selamat di alam barzakh bila dia mati, dan selamat ketika di akhirat kelak, lihatlah diri dia dengan Al-Quran. Kalau dia selari dengan apa yang disebutkan, ditunjukkan oleh Al-Quran, maka dia selamat. Umpamanya dalam Al-Quran sebut, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Diwajibkan ke atas kamu untuk ibadah hanya kepada Allah, lalu ibadah hanya kepada Allah. Kemudian Allah kata wa bil walidayni ihsana, dengan kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu berbuat baik. Tapi kalau dia berlaku kasar, berharga, menyakiti hati kedua ibu bapa, maka seolah-olah dia tidak senari dengan Al-Quran, maka dia tidak selamat. Allah subhanahu wa ta'ala qawlan karima, dan bila kamu berbicara dengan kedua ibu bapa, adalah kamu memilih kata-kata yang qawlan karima, kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik. Tapi dia berkata kasar, maka seolah-olah dia lari daripada Al-Quran. Al-Quran sungguh dia sembahyang, dia tak sembahyang, ini tak selamat. Seolah-olah orang guna kereta tadi letak minyak petrol di tempat air letak di
minyak telefon, tidak ikut. Al-Quran suruh menutup aurat, dia buka aurat. Maka orang yang dalam keadaan sedemikian tak selari dengan Al-Quran, maka dia tidak selamat. Kalau tuan-tuan nak selamat, maka tuan-tuan hendaklah lihat ukur tuan-tuan dengan Al-Quran. Muslimin yang nanti kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita lihat sedikit apakah definisi Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah, kata-kata Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perkataan malaikat Jibril alaihi salam. Secara beransur-ansur selama lebih kurang 23 tahun, 1400 tahun yang lalu. Al-Quran termasuk siri-siri kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Al-Quran, Allah menurunkan kitab-kitab yang lain. Tapi kitab lain, walaupun masih ada sekarang, dia expired sudah. Sekarang kita Al-Quran, kita harus ikut Al-Quran. Kitab lain untuk kaum tertentu pada zaman tertentu. Adapun pada zaman kita adalah Al-Quran. Kemudian kelebihan keutamaan Al-Quran adalah membaca dan kira ibadah. Kalau kita baca Al-Quran, dapat apa? Kalau kita baca akhbar, dapat apa? Dapat. Kita baca buku, dapat apa? Kita baca jurnal untuk kebaikan, ikhlas kerana Allah, kita dapat pahala. Kita baca WhatsApp yang sahih dan benar, kita dapat pahala. Baca Facebook yang memberi kebaikan, dapat pahala. Tapi walaupun kita baca benda baik dari buku undang-undang, apa saja bahan bacaan, tapi bacaan itu tidak akan pernah sama dengan kita baca Al-Quran. Kerana apa? Kerana keutamaan kelebihan Al-Quran ini sangat besar, sangat agung dalam Islam. Yang pertama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis riwayat At-Tirmizi menyatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia akan dapat satu pahala. Satu huruf, satu pahala. Kalau bacaan lain belum tentu lagi. Kalau satu huruf dari kita dapat satu pahala, belum tentu. Tapi Al-Quran satu huruf dapat satu pahala. Wal hasanatu bi'ashri amsalha. Kemudian satu pahala tadi digandingkan dengan 10. Maka satu huruf bukan satu pahala, akibatnya dapat 10. Lalu kata Nabi, la aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun min harfun. Tapi alif lam tadi bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya ingatkan lagi dan kita telah dengar sebelum ini bahawa pahala ini merupakan mata wang ataupun currency di negeri akhirat. Kalau di dunia ini kita sangat berkehendak hidup di dunia yang sementara, mungkin 60, mungkin 70, mungkin 80, ramai yang 40 dan pergi, 50 dan pergi. Tapi kalau kita dapat umur yang lebih, alhamdulillah. Tapi kehidupan kita yang sementara ini, kita memerlukan kepada perkara. Duit kita perlu nak makan, nak minumnya, nak berhubungnya, nak beli pakaiannya, nak bayar sewa atau rumah dan sebagainya. Jadi kalau hidup di dunia yang sementara ini kita memerlukan kepada perkara ataupun duit, lebih-lebih lagi di negeri akhirat. Di sana pun kita berkehendak kepada duit ataupun perkara yang mana perkara di sana disebut sebagai ajar ataupun pahala. Kalau dunia sementara pun banyak kita perlu, lebih baik lagi akhirat khalidin fiha abadan. Akhirat ini negeri kekal yang selama-lamanya. Maka lebih jauh perjalanan kita, lebih lama
perjalanan kita, maka lebih besar bekalan kita bawa. Contoh saya nak pergi ke KL dalam masa seminggu dengan bekalan yang saya perlu untuk pergi ke Amerika selama 2 bulan. Itulah ke Amerika tadi lebih banyak ataupun lebih besar bekalan yang saya bawa. Kerana lama jauh perjalanannya, lama masa dan akhirnya perjalanannya lebih jauh dan kehidupan di sana lebih lama, tentu bekalannya lebih besar. Jadi apa bekalan tadi? Bekalan tadi bahagia. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, "Wa tazawwadu", hendaklah kamu buatkan fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekalan adalah bekalan takwa. Di antara bentuk takwa adalah kita membaca Al-Quran yang memberikan pahala yang besar, yang satu huruf dapat satu pahala. Kemudian dalam hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran", bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai penolong, pembantu kita, pengiring kita bagi orang yang membaca. Yang ketika kita di akhirat pula, Al-Quran yang kita baca dia akan datang tolong kita. Contoh, saya diminta untuk ke Amerika. Amerika negeri yang baru bagi saya tak tahu lagi keadaan di sana, di mana masjidnya, di mana tempat makanan restoran halalnya. Tapi bila saya ke sana, ada dua orang dah tunggu nak ambil duit saya, tunggu nak bawa saya dengan kenderaan ke hotel, tunggu saya nak bantu saya bawa ke restoran halal dan sebagainya. Maka tentu perjalanan saya, walaupun tempat saya tempat yang baru, tetapi kerana ada orang yang nak tolong saya, maka keadaan perjalanan saya dalam keadaan selamat dan aman. Tapi kalau kita tak ada orang yang nak bantu, tentu kita dalam keadaan risau dan sebagainya. Kerana itu kerana tempat baru. Begitu juga di akhirat. Tidak ada orang yang ada pengalaman di sana, maka ia merupakan suatu tempat baru, tempat yang asing bagi kita. Tapi kalau ada orang yang datang nak tolong kita, maka insya-Allah perjalanan kita di sana akan dalam keadaan selamat. Lalu di antara orang yang boleh tolong kita di akhirat kelak, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Muqra'ul Quran dan yang ya'tihi al-qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pembantu penolong kita bagi orang yang membaca, yakni bagi kita yang membaca. Muslim yang dirahmati kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sedikit lagi, Al-Quran juga disebut sebagai cahaya. Jadi umpamanya saya ada RM50, apakah perkara yang saya guna untuk menentukan RM50? Saya boleh tahu RM50, RM50 ke RM5 ke RM10. Jadi untuk menentukan ini saya perlu bantuan cahaya, yakni cahaya lampu atau cahaya matahari. Baru saya nampak, oh ini RM50, ini RM10. Jadi kita perlu kepada cahaya untuk menentukan nilai duit ini. Jadi muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi cahaya yang perlu, yang wajib kita guna dalam menentukan nilai ini. Dari siapa? Dari segi halal atau haram duit. Ini duit halal atau duit haram? Ini hak kita ke ataupun hak orang lain, ataupun perkara yang batil. Maka cahaya yang diperlukan dalam menilai uang ini kita sebut sebagai Al-Quran dan hadis. Kalau ini kita ambil secara batil ataupun secara merampas hak seseorang muslim,
maka ini termasuk bid'ah haram. Yang kita akan dibalas dengan siksa. Ada pun bid'ah kita akan dibalas dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran tadi yang menjadi petunjuk. Jadi bila kita nak simpan di mana? Di bank Islam atau di bank konvensional. Maka Al-Quran memberi petunjuk cahaya, petunjuk kepada kita. Oh, yang benar adalah bank Islam. Tidak boleh bank riba ataupun konvensional. Jadi apa sahaja yang melibatkan muamalah dalam Islam, maka cahaya dalam menentukan halal atau haram ataupun urfah yang membedakan hak dan batil adalah Al-Quran. Jadi mesti yang dirahmati kerana Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali ada sebagian ulama mutaakhirin ini menyatakan Al-Quran mudahnya ia adalah umpama GPS. Al-Quran juga boleh diumpamakan sebagai GPS. GPS ini umpama saya nak berpundaskan. Maka bila saya nak berpundaskan, saya guna GPS ataupun Waze tadi, dia akan beritahu 100 meter belok kiri, 200 meter U-turn, 300 meter masuk bulatan. Kalau saya ikut apa yang ditunjukkan oleh GPS, maka saya akan selamat di tempat destinasi tadi. Tapi kalau saya tidak ikut apa yang disebutkan oleh GPS, dia kata masuk kiri, saya masuk kanan. Dia kata U-turn, tapi saya masuk bulatan. Maka dalam dua keadaan saya, mungkin saya accident ataupun saya sudah pasti tidak akan sampai di tempat ataupun destinasi. Jadi begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita tidak mengikut panduan yang ditunjukkan dalam Al-Quran, nescaya kita akan sesat, kita tidak akan sampai di tempat yang dituju dengan selamat. Bahkan ancamannya adalah lebih berat, yakni sesiapa yang tidak mengikut Al-Quran, maka tempatnya adalah di neraka. Dalam Al-Quran banyak Allah kata, sesiapa yang mengingkari ayat-ayat kami, sawfa nuslihi nar, nescaya kami akan bakar. Orang yang tak ikut Al-Quran ini, menyelisihi Al-Quran ini, ayat-ayat kami ini dalam api neraka. Kullama nawajat juluduhum badana juludan ghayraha. Apabila harus terbakar kulit, maka Allah akan ganti dengan kulit yang baru. Kenapa dia ini kulit azab? Untuk mereka merasai azab. Jadi mudah-mudahan muslim yang dirahmati kerana Allah, kita bersyukur sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan Al-Quran. Dan yang terakhir, Al-Quran ini kalau disentuh sesuatu itu akan dibawakan, akan mendapat kebaikan. Umpamanya Al-Quran itu diturunkan di Makkah dan Madinah, dua jadi holy city. Kenapa? Kerana tempat turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril merupakan sebagai malaikat. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar tadi khairun min alfi syahr, lebih baik bahkan daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran tadi pada malam inna anzalnahu fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Hukum Al-Quran, diturunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Oleh kerana Al-Quran turun pada malam itu sebaik-baik malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik. Jadi muslim yang dirahmati kerana Allah, apa sahaja yang menyentuh ataupun berkaitan dengan Al-Quran, maka sesuatu itu akan jadi mulia, akan jadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita dalam diri kita, dalam badan kita, tubuh kita, dalam kita ini diisi dengan Al-Quran, dan anggota kita mengaplikasi, mengamalkan, menghayati Al-Quran, maka insya-Allah kita akan menjadi orang yang terbaik. Dan kalau kita lihat umpamanya Imam Sultan, di mana saja diturun
dia pertolongan untuk dia. Allah muliakan dia. Kerana apa? Dalam diri dia ada Al-Quran. Mulutnya dibasmi dengan Al-Quran. Jadi kita nak tengok diri kita ini diberi kebaikan oleh Allah atau tidak, lihatlah diri kita dengan Al-Quran. Kalau kita dekat, kita sentiasa mengamalkan Al-Quran, baca Al-Quran, insya-Allah kita akan mulia. Adapun kita jauh, dalam seminggu tak baca Al-Quran pun tak faham apa isinya, nak baca pun tak boleh, maka seolah-olah kita masih lagi dan jauh lagi dengan kebaikan. Mudah-mudahan saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, di bulan Ramadan ini kita minta dengan Allah. Yang tak boleh baca Al-Quran tadi, minta ya Allah, berilah kepada kemudahan untuk baca Al-Quran dengan baik, dengan benar, dan untuk dapat menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, ambil peluang untuk kita belajar Al-Quran. Kalau ada kelas Al-Quran, kita datang. Ataupun sekarang beli pet Al-Quran. Kita belajar di rumah sendiri dulu. Kemudian kalau kita tak faham lagi, kita jumpa guru, cek balik. Kita cek juga dengan guru. Ataupun kita buka YouTube daripada kita dengar lagu, dengar cerita, movie yang tidak bermanfaat. Kita cari cara membaca Al-Quran dengan betul. Belajar tajwid. Peruntukkan masa 10 minit hingga 15 minit saja, tapi mesti istiqamah. Jadi insya-Allah kalau yang sudah boleh baca, cuba baca, beri Al-Quran sebagai penanda. Ambil 5 ayat dulu atau separuh dulu. Kemudian tingkatkan ambil satu muka. InsyaAllah kemudian untuk baca satu juzuk ataupun setengah juzuk sehari pun tidak ada masalah. Kerana apa? Kita dah biasa. Orang dah biasa buat sesuatu, insyaAllah dia akan dapat buat dengan lancar. Jadi biasakanlah diri kita dengan kebaikan, yakni biasakan diri kita dengan Al-Quran. Jadi kalau boleh dalam masa 1440 minit sehari yang diberikan oleh Allah, gunakanlah masa itu sebahagian saja 10 hingga 15 minit untuk kita peruntukkan dalam belajar ataupun membaca Al-Quran. Jadi kita lihat ada anak-anak 6 tahun dah boleh baca Al-Quran. Tiba-tiba kita 50 tahun tak boleh lagi. Jadi bagaimana? Apa yang kita guna dalam masa 50 tahun lagi? Ada orang yang boleh hafal Al-Quran 3 tahun. Kalau cepat sangat tu dia cepat mudah lupa juga. Ada yang 6 bulan tapi takut mudah lupa. Tapi biasa 3 tahun. Tapi kalau kita pencet, kita pencet 60 sehingga 70 tahun, apa yang kita guna tadi 10 tahun tadi? Tak, isilah masa dengan belajar dan membaca Al-Quran. Kalau tidak boleh menghafal, sekurang-kurangnya isi masa untuk belajar dan membaca Al-Quran. Saya rasa setakat itu dulu untuk bagi mudah-mudahan kita dapat manfaat dan kita dapat ambil Al-Quran sebagai pengajaran dalam hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah